Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa marilah kita merapatkan rasa syukur kepada Allah taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah dengan inayahnya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat usul lagi kita pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Salat. Pada pertemuan kita pada bulan lepas, kita telah masuk perkara-perkara yang membatalkan salat, iaitu sebanyak 4 perkara. 4 perkara yang telah kita bincangkan, perkara yang membatalkan salat. Pertama iaitu, kita ulang balik, iaitu tertinggal salah satu daripada rukun salat. Rukun salat tertinggal, yang 13 itu. Yang keduanya, bercakap ketika sedang salat secara sengaja. Kemudian yang ketiga, makan atau minum ketika sedang salat. Yang keempat, bergerak-gerak tanpa keperluan, ini berhajat ataupun dikata dalam darurat, terpaksa, sehingga bergerak ia lebih daripada 3 kali berturut-turut. Telah kita bincangkan pada pertemuan lepas. Yang kelimanya malam ni terus, iaitu ketawa ketika sedang salat. Adakah orang suka ketika salat? Ketawa ketika salat? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqta'us salatal kasru walakin yaqta'uhal qahqahah. Artinya, tidaklah terputus, iaitu batal salat kerana tersengih, nampak gigi, ataupun ternampak gigi. Sengih itu maknanya senyum lah, nampak gigi, tak batal, tak terputus. Tetapi yang membatalkan salat ialah ketawa yang terbahak-bahak. Suka sangat, glekek kata, jelas bunyi ketawanya itu. Adapun senyum, nampak sengih gigi tu,
tak putus, tak batal. Ini maksud hadis yang disebut. Maka terputuslah apabila seorang itu ketawa terbahak-bahak. Jarang berlaku ni, tak berlaku. Tapi apabila disebut ni, barang kalian ataupun adalah ada berlaku. Dan tidak dia tak sebut, ulama tidak akan sebut. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenamnya menambah rakaat. Salat sebanyak rakaat salat yang sedang didirikan akibat diri terlupa ataupun dari terlupa. Tambah rakaat. Kerana apa? Kerana terlupa. Ni biasa ni. Biasa pasal bila semayang berjalan berkata-riti, tak fokus, ingat tempat kerja, ingat di rumah, ingat anak-anak, banyak benda yang duk fikir dalam kepala seorang itu ketika semayang. Maka lupa, tak ingat berapa rakaat dah ni, 2 ke 3, 4 ke, maka dia tambah. Jadi berlakulah penambahan di sana. Seperti menambahkan rakaat salat zuhur menjadi 8 rakaat kerana terlupa. Parah tu, berganda. 4 rakaat menjadi 8. Maghrib begitu juga menjadi 6 rakaat, asalnya 3 saja. Dan juga solat subuh menjadi 4 rakaat. Solat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat. Kerana apa penambahan ini? Kerana terlupa. Maka batal solat seorang itu. Dan begitu juga solat-solat seterusnya, sehingga menjadi berganda dari rakaat salat yang sebenarnya. Keadaan ini menunjukkan ketidakkusyukan seseorang dalam solat. Tu yang jadi nambah tu, pasal tak khusyuk. Orang yang khusyuk, dia ingat, dia tahu apa yang dia buat tu, dia fokus, bermula takbir, bacaan-bacaannya, yang dia kata qaulinya, lepas tu fi'linya dan hatinya fokus pada solat. Mana mungkin dia lupa. Jadi masalahnya yang tidak khusyuk. Sedangkan kosong itu merupakan hikmah rahsia solat. Rahsia solat ataupun hikmah yang cukup besar dalam solat, apa dia? Khusyuk. Apabila solat kehilangan rohnya, maka tidak sempurnalah solatnya. Maksudnya dia kata orang yang tak khusyuk sembahyang, tak ada roh solat. Bila tak ada roh solat, maka tak sempurnalah solat dia. Maka hak zahir je lah, yang kita bincang lepas-lepas. Zahir comel, akad takbir, pokok tidak, sehingga habis solat. Tapi pada zahirnya saja, hak dalam tak ada. Jalan merata-riti, lara, tidak khusyuk, maka solat zahirnya lah sahaja. Tidak ada roh lah solatnya itu, tidak sempurnalah solat itu. Yang dikatakan kesempurnaan solat itu, solat kedua-duanya, zahir dan juga batin ataupun roh itu. Roh itu maksudnya fokus, roh itu maksudnya khusyuk. Maka orang ini tidak akan terlupa. Yang terlupa itu tadi, jalan merata-riti, rohnya itu atau pemikirannya itu tidak fokus pada solat. Maka batal solat seorang itu. Kerana apa? Penambahan yang telah dilakukan. Yang ketujuhnya, bertukar niat dalam solat. Dengan bertukar niat di dalam solat itu, maka batallah solat seseorang. Kerana niat perlu dikekalkan dari awal hingga akhir solat. Yang ketujuh disebut bertukar niat. Niat tu maknanya ada niat lain, makna selain daripada solat. Patutnya niat pada masa itu adalah niat solat, dan niat itu kekal duduk pada solat itu.
Tidaklah ada niat-niat yang lain selain pada niat solat. Bila start pada akad takbir, Allahu Akbar, dalam hati kata apa? Saja aku semayang dia Zuhur ke Maghrib ke Asar ke Isyak, maka kekalkan kekalkan niat itu dan perbuatan solatnya. Tapi kalau ada mari tukar niat, maka boleh rosak semayang. Apalagi jika seseorang itu telah berniat keluar dari Islam, ni murtadlah. Sebab kesahihan salat memerlukan kepada niat, maka niat tidak sah kecuali orang yang berniat itu beragama Islam. Ini cerita orang murtad, orang keluar dari Islam. Itu memang jelas, sejelas-jelasnya. Adapun hak ni tak kena mengena dengan murtad itu, masih Islam, masih beriman, dan ketika itu memang pun dia bersolat, tapi niatnya itu tidak, orang kata tetap. Disebut kalau kita tengah semayang, nak semayang tak? Kita akad takbir ataupun belum akad takbir tu, kita dalam perjalanan mari masjid ni tengok gelap awam. Siang hari lah, waktu Zuhur ke Asar, baju ada di tempat jemuran. Nak sembahyang Zuhur, tadi baru sidar kain, baru jemur kain, pergi sembahyang Zuhur, lalu nak pergi masjid, dia tengok gelap. Tengah sembahyang ataupun ketika nak sembahyang, dia mari niat. Dia kata kalau hujan aku nak akad kain. Tak hujan lagi tu, dia tengok gelap baru, tapi dia ada pasal niat tu. Niat kalau hujan nak pergi akad kain, maknanya apa? Ini dikatakan niat yang tidak tetap. Ada lagi niat lain. Maka orang yang berniat sedemikianlah yang dimaksudkan batas sembahyang dia, kerana ada niat yang lain di atas perbuatan solatnya itu. Itu bagi contoh orang yang ada niat nak akad kain bila hujan turun. Kemudian yang ke-8, teringat pada salat sebelumnya ketika sedang solat. Contohnya solat yang sedang dikerjakan solat Asar, tetapi diingatkan solat Zuhur. Guana ni. Teringat pada solat sebelumnya, duk semayang Asar tapi ingat Zuhur tadi tak semayang, ataupun ingat pada solat Zuhur itu. Perbuatannya itu, niatnya itu pada solat Zuhur. Macam mana? Maka solat Asarnya terbatal sebelum solat Zuhur dilaksanakan. Masa batal lah solat Asarnya itu. Teringat akan solat Zuhur, ini pun boleh membatalkan solat seseorang itu. Baik, habis 8 perkara yang membatalkan solat seseorang, yang tertulis dalam kitab ini. Kemudian seterusnya, solat fardu atau solat 5 waktu. Solat 5 waktu merupakan solat mesti dikerjakan pada waktu tertentu. Jadi ini solat yang diwajibkan dikerjakan ada 5 waktu, iaitu solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, Isyak dan juga Subuh. Ini hak fardu. Dan dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Waktu yang telah ditetapkan, tak boleh ikut je. Ikut suka orang kata, bukan ikut waktu. Ini adalah seabdal-abdal solat. Sebab apabila ditanya solat yang paling afdal macam mana, pada waktunya, bi waktiha, iaitu solat awal waktu. Zuhur panjang, Zuhur apa dekat dengan Asar panjang. Asar dengan Maghrib panjang juga. Tak boleh ikut suka. Jadi ada waktunya. Bagaimana waktunya? Yang disebut Rasulullah SAW pernah
menceritakan bagaimana malaikat Jibril alaihi salam mengajarnya salat 5 waktu. Antara disebut pada pertemuan yang lepas pada pensyariatan solat, belum masuk lagi, di belakang ni akan cerita, tapi nak khabar awal bagaimana Rasulullah SAW mengajar aku solat oleh Jibril, kata Nabi SAW, iaitu pada waktu zuhur, di mana objek apabila diletak pada objek itu tiada bayangnya, tak ada bayang, maka itu yang dikatakan waktu zuhur yang diajar oleh malaikat Jibril. Cara solatnya dan waktu solat. Begitu juga waktu asar, apabila letak objek, maka objek itu sama dengan bayangnya. Itu waktu asar. Dan begitu juga waktu maghrib, ketika mana waktu orang berbuka puasa. Dan waktu isyak pada tengah malam, dan juga subuh ketika terbenam ataupun naik, hampir-hampir naiknya matahari. Dalam riwayat terkata sehingga ada waktu itu dah nak cerah dah. Nak cerah tanah dah. Itu waktu subuh yang dinyatakan oleh Nabi SAW bagaimana waktu yang sepatutnya dilakukan. Kemudian solat fardu zuhur dan cara mengerjakan, termasuk pula cara mengerjakan solat. Setelah berwuduk dengan sempurna, kita hadir di tempat solat dan menghadap ke arah kiblat. Berwuduk disebut mestilah sempurna. Seabdal wuduk bila? Di mana? Iaitu di rumah. Kerana kita dah tahu kelebihan orang yang berwuduk dari rumah. Barang siapa berwuduk dari rumah, wuduknya sempurna, lalu dia berniat untuk mari ke masjid untuk melakukan solat, tak ada niat lain melainkan nak solat berjemaah, maka setiap langkah kanan diampunkan dosanya, langkah kiri diangkatkan darjat. Sejauh mana jauhnya seorang itu di masjid, maka banyaklah langkahan yang dia melangkah itu, maka banyaklah keampunan, banyaklah pangkat dan derajat yang Allah SWT berikan kepada seorang itu. Orang yang berwuduk di masjid, di tempat sembahyang, maka tak dapatlah pahala ni. Kalau dapat bersikit sebab jarak tempat wuduk tu dengan masjid tu dekat sangat tu, berapa langkah sangat. Tapi kalau rumah, maka banyaklah langkah. Maka beruntunglah orang yang duduk jauh dengan masjid. Bagaimana dikisahkan ada seorang sahabat, dia nak pindah rumahnya jauh, nak pindah dekat dengan masjid. Harapan dia boleh datang awal, mari masjid, nak pindah. Apabila Nabi mengetahui hal sedemikian, lalu Nabi menceritakan tentang kelebihan orang yang duduk jauh ni, berwuduk dengan sempurna dan langkah-langkah yang dinyatakan itu diampunkan dosa dan diangkat darjatnya, maka tak jadi dia pindah. Tak jadi dia pindah. Baik, kemudian apabila sampai ke tempat mengerjakan solat, hendaklah ia menghadap kiblat. Nak sembahyang menghadap kiblat. Kiblat sah, kiblat Hafsah nolah. Masjidil Haram, Mekah, Kaabah itu. Tu Baitullah paling besar. Masjid Baitullah juga. Baitullah ni iaitu rumah Allah. Rumah Allah paling besar di Mekah, di Kaabah. Ada bermasjid juga, rumah Allah juga atas dunia ni. Maka itulah arah setiap umat Islam atas muka bumi ni. Yang nak melakukan solat mesti ngadap kiblat, iaitu Kaabah. Kalau tak ngadap kiblat, tak ngadap Kaabah, maka tak sah sembahyang. Kena tahulah arah kiblat itu. Belum buat masjid, kena sahkan mana arah kiblat. Baik. Jadi hari ni ada masalah sikit lah. Dah Mekah tu disekat, tak boleh nak buat umrah sampai Kelompok, suruh balik semula. Sampai di Arab Saudi pun
tak boleh masuk Mekah dan Madinah, paksa balik semula akibat daripada virus. Virus corona. Sampai lengang, sampai lapang, tak ada orang. Waktu-waktu tertentu. Sekarang ni sehingga yang terbaru ni dengar, rakyat dia pun dia tak bagi. Bukan orang luar. Orang Arab Saudi sendiri pun tak boleh. Dalam pembersihan ada waktu-waktu yang dia bersih, maka kosong semua. Orang luar betul lagi. Inilah dia kata apa dia? Ujian Allah dalam bentuk bala ni. Bala ni dia mari bukan orang kafir je kena. Orang Islam kena juga. Kena dalam tadi menyusahkan, menyekat, memayahkan. Program-program sepatutnya buat ibadah umrah telah dijadualkan, telah tepar, telah tekad sebagainya tu, tiba-tiba disekap, tiba-tiba dihalang. Dan nampak raya ni hari ni semakin parah. Virus ni semakin parah. Bukan China saja, dunia habis dah. Malaysia pun kita tengok petang ni 83 kes dah semua. 12 kes. Hari ni saya 12 kes, tuan-tuan. Cukup membimbangkan. Kemudian melapaskan takbiratul ihram. Diri tegak yang merupakan rukun fi'li. Nak semayang mesti berdiri tegak, berdiri betul. Betul sebetul-betulnya berdiri. Jangan sengit, jangan kiri, jangan kanan, jangan ke depan, jangan ke belakang, melentang atau terbokok macam tu. Kecuali yang uzur ataupun setakat dia mampu berdiri. Mampu berdiri. Berdiri ke mana? Bongkok sikit. Tak nak ejah dah. Pasal apa? Gitulah pak rapatnya. Ataupun tak nak beri, sama ada bongkok ataupun betul melentang kita, meleding sikit ke depan. Itu je boleh. Boleh. Tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan buat-buat. Jangan buat-buat. Asalnya beri tegak, beri betul. Tapi tak boleh ikut kemampuan. Mungkin tulang belakangnya tak berapa elok, mungkin kena sengitkan baru selesa. Itu. Dan begitu juga apabila tak mampu berdiri, maka boleh pula duduk. Ini yang dikatakan ringan, ini dikatakan mudah. Islam ni tidak memayahkan. Walaupun asalnya berdiri tegak itu adalah rukun wajib. Setiap orang nak berdiri, nak sembahyang hendaklah berdiri tegak. Tapi oleh kerana sakit, oleh kerana uzur, maka diberi rukhsah, keringanan. Berdirilah mampu yang boleh bagaimana, ataupun tak boleh berdiri maka duduk. Jadi tak ada alasan bagi orang-orang yang malas sembahyang. Berapa dah sembahyang tak boleh diri. Berapa dah sembahyang tak boleh duduk. Boleh lagi ngiring, baring, ngiring. Sehingga dikata isyarat mata. Sembahyang dengan hati Allah sekali tu. Allah sekali dengan hati. Hati berfungsi. Mata boleh gerak lah. Tapi hati fungsi lagi, hidup lagi lah. Mana faham lagi lah. Dia sembahyang. Kecuali api dah tak ada nyawa orang mari sembahyang. Tak depan orang pula sembahyang ke dia. Berakhir dengan sembahyang juga. Baik, berdiri betul dan akad takbiratul ihram serta dengan niat solat. Apa dia? Mengikut waktu yang ataupun solat yang kita nak lakukan itu. Kalau zuhur lah, kalau asar lah, maghrib, isyak, subuh dan sebagainya itu. Jadi niatnya usalli fardhu zuhri kalau zuhur arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala kalau sembahyang solat. Kalau berjemaah makmuman lillahi ta'ala. Saya sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini bagi contoh. Kemudian pada rakaat pertama selepas melapaskan takbiratul ihram, dibacanya pula doa iftitah. Baik, jadi hak rukun tadi, rukun sembahyang tadi apa dia? Berdiri tegak, rukun.
dipanggil rukun fi'li. Lepas tu niat, rukun juga tu, qalbi. Sebab niat tu mai kat dalam hati. Dan usalli tu, usalli faradzu, usalli tu hak kita sebut itu lafaz niat dia panggil. Ya. Dah lepas niat ni kena baca ke? Kalau nak baca, baca. Kalau nak baca, tak ada masalah. Yang penting dalam tu. Ya. Sebab usolli apabila kita sebut tu usolli tu sahaja aku dah semayang, sahaja aku semayang tu. Usolli sahaja aku semayang tu. Nah. Jadi hak usolli sepatutnya duduk dalam hati. Sahaja aku semayang tu. Cuma kita mazhab Syafi'i ni adalah mazhab yang beraluh dipanggil. Beraluh ni maknanya nak mendatangkan niat itu hak dalam hati, maka disebut dulu lafaznya itu. Sebab bimbang takut tak mari. Sebab kadang-kadang kita sebut usolli pada zuri atau usolli saja usolli pada zuhur asar, tu pun belum tentu mari. Dalam hati tu tak. Jadi nak kabarnya kadang-kadang hak jenis payah. Ada pun dah tak ada masalah. Tak sebut pun tak apa. Akak tangan je Allah tak ayah usolli, Allah dalam hati mari saja aku sembahyang dia zuhur 4 rakaat ya. Dan seterusnya itu. Kemudian pada rakaat pertama tadi, selepas melafazkan takbiratul ihram, selesai dah takbiratul ihram, disertai dengan niat itu, pasti datang hadirnya niat itu. Kalau tidak hadir niat itu dalam hati, maka tidak sah solat. Tidak sah solat, pasal niat adalah rukun. Kemudian dibaca pula doa iftitah. Doa iftitah ialah sunat hai'ah. Sunat saja, sunat hai'ah. Mana sunat ya, apabila kita buat dapat pahala, tak buat tak mengapa. Tapi dalam doa iftitah ni buatlah, bacalah. Kerana apa? Besar pengertian dia. Besar makna dia, maksud dia. Dan doa iftitah ni kita dah mula berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berkomunikasi dengan Allah. Kita bercakap dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dah khabar dah. Ya, pembelajaran kitab mengenai kesempurnaan solat. Apabila sebut kesempurnaan solat, maka kita rangkumi semua hak sunat dan juga hak wajib, baru sempurna. Dah ambil yang wajib lah ke, sah lah semayangnya. Tapi dari segi sempurna, mestilah dikata ambil hak sunat. Kena ambil hak sunat, barulah sempurna. Hak bagi contoh dah dulu. Kalau kita nak makan ikan, boleh makan dah ikan. Kita ambil ikan, kita bulang puyuh, kita buah air. Buah air kita pun buka api, air dengan ikan je, gelegak. Boleh tak makan ikan? Boleh makan. Masak dah ikan tu, tapi sedap dah. Tahu hebat. Tak sedap langsung. Perut lapar je orang kata sedap lah. Kalau kenyang lapar setara, tak makan dah. Jadi hak wajib dah tu kira. Wajibnya air dengan ikan kalau umpama sembahyang ni. Pada sembahyang ni hak wajib aja kita ambil. Umpama kita masak ikan, air dengan ikan saja. Dah hak sedap ikan tu, kalau singgah hak simple tu adanya garam, adanya gula, adanya kuah, kunyit dan sebagainya, nak tambah benda. Barulah rasa singgah tu selera lah sikit. Dah nak sedap lagi gula, nak sedap lagi tumis macam-macam. Jadi kena tambah bahan-bahan tambahan. Ini yang dikatakan sunat dalam sembahyang, ya. Yang dikatakan hak sunat-sunat dalam sembahyang. Jadi penambahan dari resipi masukkan itu adalah benda tambahan menyedapkan makanan itu. Ada pun asap boleh makan dah ikan tu, air dengan ikan je, tapi tak sedap. Nak sedap mesti ada tambahan ini dikatakan yang menyedapkan. Fala ada juga. Tambahan-tambahan ini yang menyedapkan, yang menyeronokkan, yang adanya rasa kelebihan rahsia tu. Ya. Ini dikatakan kesempurnaan. Barulah datang kesempurnaan.
Lepas doa iftitah yang berbunyi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Apa maksud dia? Artinya ya Allah yang Maha Esa lagi Maha Agung, dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling tinggi. Kita memuji Allah, kita membesarkan Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah taala. Kita dah mula dah bercakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Maha Esa, Allah Maha Agung, dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan, Maha Suci Allah, siang dan malam aku hadapkan mukaku kepada yang mencipta langit dan juga bumi. Ya Allah, aku mari ngadap wajah aku di sisimu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu cakap tu. Dah. Batu seronok tuan-tuan. Apabila kita faham apa yang kita ucap, kita seronok. Dan apabila kita faham apa yang kita ucap, kita seronok. Ini yang dia kata khusyuk. Ini yang kita fokus. Fokus dengan arti kata menyebut kalimah-kalimah walaupun hak sunat, hak wajib, maka dikata orang tu dapat fokus. Bila fokus itu tambah pula memahami apa yang disebut itu, maka ini yang dia kata khusyuk. Khusyuk lah tu. Lagu mana lagi khusyuk, itulah antaranya disebut. Jadi awak tak naknya baca bobek-bobek mulut tapi tak faham benda. Dah apa-apa dah sebut. Sebab itu di bila hari tu walaupun dengar baca tu baca. Tapi tak mana tah meligar merata riti. Mulut je bobek. Dia tak nak ni. Dia nak bila sebut faham hak tadi. Bermula dengan Allahu Akbar kabira tadi. Faham? Maka ini fokus. Apabila fokus, maka bermaksud khusyuk dah tu. Faham pula, kemah balik. Baik, khabar pula tadi apa dia? Aku hadap mukaku padamu Tuhan yang mencipta langit dan bumi, dengan tunduk dan patuh, dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyengutukannya. Tunduk patuh di sisimu Tuhan, dan aku ni bukan di kalangan orang-orang yang menyengutu kamu. Tak sekutu sikit abuk pun. Mulah Maha Esa, mulah Maha Agung. Tu duduk. Kemudian terus pula, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, Pak Tuhan ni cakap ni, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu Tuhan sekalian alam. Nampak? Ini makna yang cukup hebat. Ini yang dikatakan perkara yang sunat tidak seharusnya kita tinggal. Walaupun kita tahu dia sunat, kalau tinggal tak mengapa, tapi rugi sangat-sangat. Rugi sangat-sangat orang yang meninggalkan doa iftitah ni. Maka setiap kali salat, walaupun hak sunat, tuan-tuan, baca doa ni. Selalu baca, kita baca. Dan sampai itu kalau tak ingat lagi makna wujud sama, tengok sama makna ini. Maka setiap kali kita baca, kita akan mendatangkan makna itu. Dan selalu insya-Allah lah ingat, fahamlah makna dia. Tu je, nak selalu baca dan melihat akan makna sebelum kita sembahyang tu. Sikit-sikit masuk, sikit-sikit ingat. Maka apabila ingat keseluruhannya tadilah, maka kita rasa seronok. Pasal apa kita cakap doa ni?
Dia kata apa tadi? Sesungguhnya solatku, ya Allah ni sembahyang aku, ibadah aku, semua ibadah-ibadah aku ni, hidupku dan matiku hanya untuk-Mu Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang berserah diri. Sebab tu dikata dalam doa iftitah ni dia ada baik-baik. Baik-baik ini bicara dalam bentuk penyerahan. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut tadi. Jadi di mananya yang dikatakan penyerahan itu? Bermula dengan memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah sebanyak-banyaknya. Lepas tu kita sebut Maha Suci Allah tadi. Kemudian aku hadapkan mukaku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ini permulaan penyerahan kita. Terserah diri kita. Ya Allah, aku mari ni ngadap mukaku kepada-Mu Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Serah dalam keadaan mana? Dengan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Mari rasa kedih, mari rasa rendah diri, mari rasa segala-galanya bagi pihak hamba ni yang dicipta ni. Tak ada benda lemah kan. Gitu. Dan tunduk dan patuh ni dengan arti kata ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Di samping itu ya, kosongkan ya, apa dia, jiwa raga kita daripada sifat-sifat mazmumah. Kata ulama ya. Buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji, riak, sombong, takabur, ujub. Tunduk dan patuh di sisi Allah Ta'ala, kerdilnya, dan dibuang sifat-sifat. Dan perbuatan ini sebenarnya bukan dalam solat saja, malah disebut di luar pun begitu juga. Yang kata dalam sembahyang je tunduk patuh, bersih dari sifat-sifat yang kotor ini, sifat yang jijik ini, tapi luar sembahyang ambil balik orang masuk. Itu sebenarnya, itu yang dikatakan betul-betul menghadap Tuhan, dah rasa tunduk, rasa patuh. Ya. Tambah pula kita sebut, aku ni bukan orang yang menyutu kamu, tak ada sekutu, Tuhan-Mu lah depan aku. Yang esa tadi, maka buang. Ya. Dan penyerahannya lagi sudah pasti, sesungguhnya salatku, ya Allah, sembahyangku, apa lagi, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk-Mu Tuhan sekalian alam. Semua Mu belaka, sehingga hidup dan mati kerana-Mu. Sama juga tuan-tuan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan di sisi Rabbul Izzati, Rabbul Alamin. Bukan dalam sembahyang saja, malah di luar sembahyang. Maka sebab itu dikata orang yang sembahyang dia baik, orang sembahyang dia bagus. Ya, bersama dengan insan lain di luar sana. Sebab buang dah sifat-sifat keji. Kabur dah lemah, kaburnya tak ada benda. Semuanya hidup mati ni kerana Allah. Apa yang Allah nak, maka buat. Apa yang Allah tak nak, tinggal, maksud dia. Maka dia kata sebab itu baik orang sembahyang. Kalaulah perbuatan solat itu yang dikatakan solat yang ada roh tadi dan dibawa keluar dalam kehidupan dia, maka insya-Allah lebih baik. Tapi tak masalah. Dalam sembahyang pun meraba-raba mencari. Di luar sembahyang betul lagi. Dan dengan demikian aku diperintahkan. Inilah perintah-perintah daripada-Mu, maksudnya apa dia tadilah semua yang dikatakan kendak-kendak kepatuhan, terutamanya solat ini, ibadah-ibadah, dan dari segi ketaatan yang hanya bertumpu kepada-Mu Tuhan. Ini yang diperintahkan Allah SWT. Maka aku sungguh akan titah perintah Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Akhir pun disebut aku adalah orang berserah diri. Bermula dengan kata takbir pun surah ada Allahu Akbar. Allah SWT tak ada Tuhan, Mu lah Tuhan hak besar.
dengan tangan lagi melambangkan penyerahan angkat tangan tu seluruh pada Allah. Kan? Dan diucap pula dalam doa iftitah ni. Maka kemah sungguh. Nah, sebab tu khabar jangan tinggal baca hafal, bukan hafal perkataannya saja, tapi apalah maknanya. Sebab apabila kita hafal makna, kita boleh fokus, kita seolah-olah bercakap dengan Allah. Dan inilah yang sepatutnya ada pada diri seseorang yang solat. Yang disebut tu, beribadahlah kamu seolah kamu melihat Allah, ataupun Allah melihat kamu. Ini kata ihsan itu. Dalam ibadah, semua ibadah tu utama solat ni, ada sifat ihsan itu dalam diri kita. Maka apabila ihsan, itu yang dikatakan khusyuk lah. Khusyuk tu maksudnya perumpamaan tadi. Kita buat ibadah, kita seolah-olah nampak Tuhan, nampak Allah. Ataupun yang keduanya, Allah melihat kita. Apabila Allah melihat kita, kita buat yang terbaik, buat comel sekali. Bila comel sekali, sudah pasti dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan hatinya, fokuslah pasal Allah duk hati, Allah duk tengok. Pasal apa kita buat lebih kurang cicak, pasal kita tak rasa tu. Kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Baik, jadi saya rasa setakat itu sajalah yang sempat pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Kita teruskan solat di segi praktikalnya. Di segi pada zahir solat itu sampai dekat doa iftitah. InsyaAllah seluruhnya kita masuk ta'awusnya, al-fatihahnya, dan makna-makna pengertian-pengertian yang seharusnya kita faham, kita ucap dengan betul. Makna memenuhi yang dikatakan kehendak solat itu. Capai matlamat betulnya yang dikata qauli fi'li qalbi, insya-Allah dalam pertemuan yang lain. Dan seperti biasa, mohon maaf ada kesilapan, kasaran, terguris dan sebagainya. Dan seperti biasa, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah sudah pasti itu maha saya sendiri, namun hakikatnya daripada Allah SWT. Sudah dinetas sebagai kafarah. Dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.